Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bertemu lagi setelah kita cuti lebih kurang 2 minggu. Cuti yang mula-mula tu sebab demam bersorak tak ada. Cuti lepas tu gaya dah nak baik, kena pergi makan kenduri pula. Makan kenduri di Kelantan tu. Nak tak pi kenduri tu pun yang di Kelantan tu menikah, kita tolong kira bagi menikah. Tu terpaksa pi juga tu. Jadi berasa lama jugalah. Selama kita tak kuliah ni, Turki kena bom 2 kali. Satu di Ankara, satu di Istanbul. Makna kata 2 minggu je macam-macam jadi. Hak di dalam negara pun jadi macam-macam, hak di luar pun jadi macam-macam. Masa cukup pendek. Dan cerita sikit pasal Turki sebelum kita masuk. Nah, segang orang kata apa? Orang kata segang-segang ni. Turki ni satu negara Islam yang lantang mensuarakan tentang kepentingan umat Islam. Jadi banyak konspirasi-konspirasi ke atas dia. Dan di antara konspirasi yang berlaku pada hari ini, sebab konspirasi dia dulu waktu dia mula-mula naik, dia Erdogan dengan tentera dia tak berapa ngam. Jadi nak buat macam Mesir tak boleh, sebab dia main tarik tali bagus dengan tentera. Dia pelembut. Jadi semua orang tahulah kisah dia. Mula-mula dia tak kata negara tu negara Islam, dia kata negara-negara sekular. Tengok-tengok dia ambil bini dia, bawa masuk dalam parlimen, pakai tudung apa semua. Waktu tu di universiti diharamkan pakai tudung. Jadi banyak benda lah dia buat, sikit-sikit. Sampai lah ni nampak Turki dengan Arab Saudi, dengan Pakistan duk baik. Pakistan satu negara Islam yang kuat. Pakistan kalau tak meletup sana, tak meletup sini, dia akan jadi lebih kuat lagi daripada mereka. Dia rakyat dia ramai. Dia ada kelengkapan tentera yang hebat. Jadi bila Saudi ajak bergabung serang Yaman apa semua, serang Hussein di Yaman, ni nampak dunia nampak terkejut. Sebab orang Islam ni lepas Daulah Osmaniyah, tentera Islam ni dia tak pernah duduk sekali je. Pernah dulu waktu nak serang Israel, negara-negara Arab tu pengkalah juga. Lah ni negara Islam nampak macam boleh duduk buat latihan ketenteraan sekali. Di Arab Saudi, Turki pi, Malaysia pi. Jadi orang katalah di antara harga minyak yang duk turun ni, harga minyak turun ni sebab mereka nak bagi Saudi bankrupt. Sebab kalau minyak turun sampai 15 setung, kos Saudi buat keluar minyak $15 setung satu barrel tu kan. Lah 35 lebih. Kalau turun bawah pada 15, Saudi kena bankrupt. Yang kita nampak konspirasi ni, Iran dia korek minyak dia buat keluar habis banyak. Orang kalau teknik dia macam ni, bila harga turun, orang buat keluar sikit-sikit sebab nak bagi harga tu maintain. Dah benda banyak dalam pasaran, pergi buat keluar lagi banyak. Dia buat keluar sebanyak yang boleh. Dalam berita BBC dia sebut Iran dia buat keluar sehabis banyak yang boleh minyak dia dalam masa 1 hari. Kalau 1 hari tu dia boleh berapa juta tong tu lah dia buat keluar. Dan minyak dalam pasaran jadi banyak. Jadi minyak dia turun. Kalau turun pada 18, bawah pada 15, Saudi akan dah bankrupt. Dan dikatakan Saudi kalau bankrupt akan dipecahkan, Saudi akan dijajah dan akan dipecah kepada 3. Negara Saudi tu akan dipecah pula kepada 3. Tu nampak konspirasi jahat. Okey. Kita baliklah, kita baca sikit kitab kita. Lewat sikit sebab Isya pun lewat. Lah ni, 8.40 lebih. Itu muka surat 13. Fiqh Islam
mementingkan kemudahan dan mengelakkan kesulitan. Bahasa Arab dia raf'ul haraj. Ar-raf' diddul wada'. Ar-raf' angkat, dia berlawan dengan letak. Haraj ni ad-dayq, kesulitan, sempit atau dayq. Apa ni haraj? Jadi syariat Islam ni, tabiat syariat Islam ni, dia mengangkat kesulitan. Kan ada kaedah dalam usul fiqh, al-masyaqqah tajlibu taysir. Setiap kesusahan itu tajlib, dia menarik, tajlibu taysir, menarik kemudahan. Maksudnya di mana tempat ada susah dalam syariat, akan datang satu dalil dan akan datang satu kaedah yang akan buang kesusahan tu dan buat kesusahan tu jadi mudah. Dan ada orang kata, ada ulama kata raf'ul haraj ni dia kaedah fiqh. Raf'ul haraj ni dia bukan kaedah fiqh sebenarnya. Dia adalah satu usul daripada usul syariah. Satu asas daripada asas syariah. Makna kata syariat tu sendiri dia turun, dia nak bagi senang. Dia bukan kata mula-mula main susah, lepas dia turun susah, kita ambil kaedah ni kita bagi senang dia. Tak, bukan. Dia turun sendiri tu senang. Makna kata asas, al-aslu, asas dia, usul dia dalam syariat ni, dia untuk memudahkan. Awal-awal turun lagi mudah dah. Sebab tu dalam ni dia pun sebut banyak. Okey, di antaranya yang sebab dia nak jadi benda ni, kita nak kata asal syariah, mabadi' dia, prinsip syariat tu. Syariat Allah ni prinsip dia turun bagi untuk mudah manusia. Walaupun dia suruh kita semayang, dia suruh kita haji, asal dia tu dia turun cara nak bagi kita mudah. Dan dia menjadi benda yang qat'i, tak ada khilaf. Benda yang jazim, benda yang tak ada orang selisih. Kata agama ni mudah. Dia kalau dia sebab yang nak jadi benda qat'i ni, dia kena banyak. Dia tak boleh jadi dengan satu dalil. Contohlah kita kata satu dalil, okey, dalam ada hadis Nabi kata tak boleh belah kucing. Okey, dia banyak ihtimalat, banyak kemungkinan. Kemungkinan ada yang kata makruhnya, ada yang kata kucing ni boleh dipelihara sebab dia boleh dimiliki dengan hadis perempuan tu. Dia banyak ihtimalat. Maknanya ihtimalat ni kemungkinan yang berlaku menyebabkan benda tu tak jadi qat'i, tak jadi putus dalam agama. Dan agama ni mudah. Raf'ul haraj ni dia satu benda yang putus dalam agama. Satu benda yang jazim, putus. Dia nak jadi benda qat'i ni, dia kena ada dalil, bukan satu. Macam saya kata tadi, kalau dalil itu satu, dia ada kemungkinan dia. Dalil itu kita boleh takwil. Mungkin dalil itu mansuh. Dia macam-macam. Tapi bila dalil itu banyak, dalil tentang agama itu mudah, la tuhsa, tak boleh bilang. Bukan maksud tak boleh bilang tu, sungguh tak boleh bilang. Bukan macam rambut ke apa, tak. Dia tak boleh bilang ni banyak. Allah Ta'ala sebut, contohlah kita kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kita ni, nak ke atas kita ni mudah. Dan Allah tak mau bagi kita ni susah. Orang mesti kata ayat ni dia turun waktu puasa. Cerita pasal puasa kan, puasa boleh ganti apa semua, ayamil ukhar, pasal orang fi musafir dia boleh buka. Ayat ni turun begitu. Bahkan kita nak qiyas dengan benda lain. Bila satu ni jadilah, tapi dia banyak. Bukan pada ibadat saja, pada akidah, pada semua. Dia cukup mudah. Allah Ta'ala kata lagi surah Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Ta'ala tak mau menjadikan ke atas kamu tu satu kesusahan, satu kesepitan. Tak mau. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala nak meringankan ke atas kamu. Allah Ta'ala nak bagi ringan. Saya kita ambil contoh-contoh bagi kita nampak kata Islam tu betul-betul mudah. Tajuk ni saja kita perlebih sikit tang ni. Sebelum kita nak masuk
bab kita nak belajar fiqh betul-betulnya, bab tuhur apa semua, kita nak tahu dulu asas dia. Sebab tu pengarang kitab ni dia bubuh dalam mukadimah, bukan dia dalam madkhal. Madkhal ni maksud dia asas kita nak masuk ke belajar fiqh ni, kita kena tahu kaedah penting ni. Kita nak tahu tabiat syariat yang mudah ni. Macam tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dicipta manusia tu dhaif. Kita ni Allah Taala cipta, dan dia tahu kita mampu takat mana. Dia tahu kelemahan kita. Jadi dia tak akan letakkan satu syariat, dan dia tak akan taklif, membebankan kita dengan satu bebanan yang kita tak mampu. Okey, ada macam apa ni, banyak hadis-hadis Nabi tentang pasal agama tu mudah. Ada ulama kata kemudahan mudah-mudah ni dia pada dunia. Maksud dia okey, Nabi bila dia bagi pilih, iza khuyran Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhtara aisaruhuma. Hadis maknanya bila Nabi diberi pilih satu benda, fa'akhtar fa'akhadha aisarahuma, dan dia akan pilih benda aisarahuma, yang paling mudah di antara dua benda. Makna kata kalau Nabi dia bagi pilih dua benda, A dengan B, Nabi akan pilih aisarahuma. Dalam dua-dua ni yang mana paling mudah? Ada ulama mutaakhirin, bukan ulama dulu, ulama mutaakhirin, ulama Allah ni dia kata yang mudah-mudah ni dalam agama, dia kata tak ada, bukan kata mudah ni dia kena ikut syariat macam ni. Dia kata yang banyak mudah ni Nabi pilih. Kalau jalan nak pergi masjid tu, jalan ni jauh, jalan ni dekat, Nabi pilih dekat. Macam tu. Kalau dia pilih lagu tu lah. Kalau makanan ni jauh dekat, dia akan pilih lagu tu. Makna kata nak habaq kata senang-senang Nabi pilih dunia, agama Nabi tak pilih. Tapi hadis tu dia kalau kita baca sampai aisarahuma ma lam takun isman, Nabi akan pilih kedua-duanya ma lam takun isman, apa yang tak ada dosa, tidak menjadi dosa. Makna kata kalau bab dunia dia bukan ada dosa, nak pilih jalan mana tak ada apa. Jadi pendapat yang kata hadis ni hanya Nabi pilih untuk kemudahan yang Nabi pilih ni untuk bagi mudah di dunia saja, masalah umur dunia, urusan-urusan dunia, tak betul lah. Hak agama pun Nabi pilih bagi mudah, dia tak pilih hak susah. Malam takun isman, dengan syarat dia satu saja, benda tu tak berdosa. Contohlah kita kata kalau kita nak kira contoh mudah, contoh kampung, nak semayang kan, semayang lepas sembahyang subuh, Zuhur dengan Asar kita jamak sekali, tak kira pergi mana pun, duduk rumah pun kita jamak. Aisarahuma, sebab paling mudah. Lagu tu tak boleh lah, sebab dia berdosa. Malam takun isman, syarat penting dia selagi tu benda tu tak berdosa, dia boleh pilih. Dan ada yang kata yang makna kata bab ibadat saja ni mudah-mudah ni, bab lain tak ada. Sebab ayat Quran ada satu lagi, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, fid din pada agama. Makna kata wa ma ja'ala, dan Allah Taala ma ja'ala ni Allah Taala tidak menjadikan alaikum ke atas kita fid din pada agama min haraj, daripada kesulitan. Makna kata bukan kata pada ibadat saja, pada akidah, pada ibadat, pada akhlak, pada semua benda Allah Taala tak jadikan kesulitan ke atas kita. Jadi makna kata kita nak kata di sini, kita nak cerita agama ke orang, kena bagi benda tu jadi mudah, bagi orang mudah faham, dan bagi orang dekat, jangan bagi orang lari. Makna kata contohlah kita sebut kan, benda walaupun benda khilaf, tapi kita kena, orang kata apa contoh, ada ulama berpendapat kamera takat ngambak ni haram. Kalau kita nak berpegang dengan pendapat tu, tak payahlah duk buat kuliah pompang. Ni semua ni haram, kamera ni bid'ah apa semua tak boleh, sebab Nabi la'an Rasulullah SAW musawwir, Nabi SAW melaknat musawwir, orang yang apa ni takat gambar. Musawwir, taswir dalam bahasa baru memang takat gambar. Tapi musawwir pada zaman dulu, orang yang lukis kat dinding tu, lukis rupa bentuk kat dinding. Dia kata apa beza rupa dinding dengan gambar tu gantung?
Kita ada pendapat yang lebih ringan selagi tu benda tu tak jadi ibadat. Contoh gambar kat pasport kan, gambar dalam pasport kita, dalam IC kita, takkan hal tu bid'ah juga. Dan ulama hak kata bid'ah pun gambar pasport dia kena tangkap juga. Dia tak boleh dia tak boleh dia kata lagu mana pun. Ada satu orang ulama, tak mau sebut nama dia, tak tahu apa. Dia dulu ni dia tak bagi orang rakam, ulama Saudi. Dia tak bagi orang rakam. Lepas dia nampak keluasan dalam bab tu, dia pun bagilah orang rakam. Bila orang rakam, dia tengok balik video dia balik tengok rakaman dia, rasa rugi dia tak daripada dulu kalau aku bagi orang rakam lagi baik. Manfaat tu lagi banyak. Jadi dan siapa nak berpegang dengan pendapat tu pun ikutlah, tapi dia agak orang kata apa, terpinggir. Mereka naik sampai atas buat satelit boleh tempak bumbung rumah kita. Betul tak betul? Google Earth. Pakcik-makcik cuba balik suruh anak-anak buka, bumbung rumah kita boleh nampak. Pokok tepi rumah ada arah manis, berapa kita boleh bilang. Tengok dalam internet ya. Arah manis terbakar ke tak terbakar ke semua boleh tahu. Tengok kau tu ya. Lepas tu dalam ni ada apa? Street view. Dalam Google, depan rumah kita tu dia boleh ambil. Kalau rumah kita tepi jalan boleh nampak. Boleh buka tengok. Nampak gambar dengan jelas macam kita duk tengok dengan mata ni depan rumah kita. Dunia takat gambar satu dunia dah. Cuba kita nak kata takat gambar ni bid'ah lah apa semua. Nak gantung gambar tu, nak kata makruh apa tu, okey, kita pun setuju. Tak sesuai tak apa sesuai lah kan. Tapi taklah nak kata haram saya tak berani, kita kata takat makruh lah. Jadi nampak, bila kita duk ketengahkan benda ni, orang lain orang kata agama ni susah. Agama akan jadi susah. Sebab selagi tu ada jalan untuk kita mudahkan agama dengan dalil dan dengan kacamata syariah, dan benda tu dibenarkan, tak berdosa, kita buat. Bagi orang dekat dengan agama. Selagi kita tengok macam-macam hadis Nabi marah sahabat dekat-dekat dengan dia ni. Akribah, orang yang rapat, orang adik-beradik dia marah. Sebab buat agama bagi jadi susah, tak macam yang dia mahu. Jadi ketahuilah, syariat ni kebahagiaan. Syariat Allah ni satu kebahagiaan, satu cahaya, satu pengharapan, satu hikmah, adil. Kalau mai dengar satu ustaz contoh satu hukum nampak macam tak adil, berat sebelah, fa'lam, maka ketahuilah dia satu kesilapan dan su'il faham, salah faham ustaz tu sendiri, salah faham orang yang menisbahkan diri dia kepada syariah. Tak kira lah ustaz ke, siapa dia ke, tok guru ke, mufti ke, siapa pun lah, kalau kita nampak pandangan dia tu nampak macam tak adil, tahu dah hak tu bukannya Allah Ta'ala mau. Walaupun dia buat main dalil, dia buat main dalil kemah, tapi tengok nampak macam tak adil. Kalau dalil tu betul, cara faham dia betul, benda tu kena jadi adil. Satu benda dalam syariat waktu saya duduk mengaji di Jordan dulu, satu doktor tu dia cerita pasal ayar zahab, perbezaan ketulinan emas dalam bab fiqh muamalat, dalam bab zakat semua. Ayar ni maksud dia jenis-jenis karat. Dia kata pertukaran emas dengan emas kena sama banyak. Betul lah, kita tahu at-tamasul, dia panggil tamasul ni, nak tukar emas 5 gram dengan 5 gram. Dan dia mengikut kaedah tu, ada orang emas kat ni, kita contoh bagi dia faham sikit. Emas 750 dengan emas 99, kalau nak tukar kena sama banyak. Tu syariat. Dalam majma' fiqh dia kata al-ayar jaudah, al-jaudah la yu'tabar. Dia kata perbezaan masuk ayar ni karat ni masuk dia mutu. Perbezaan mutu ni dia kata tak boleh dikira. Majma' fiqh, tahu majma' fiqh? Majma' fiqh ni satu himpunan ulama buat keluar satu hukum.
ada Yusuf Qardawinya, ada semua. Nampak tak benda ni macam sesuai tak? Kalau kita tanya orang nak punya gamah 750 tukar dengan 999, dia mau sama banyak syariat maka kata lagu tu. Orang mah tak akan setuju. Bila kita dengar tu, kita pun duk menjaga di sana, dengar kita tak setuju. Duk bertengkar dengan doktor, kita tak, dia pun tak setuju. Semang-semang dengan satu kawan. Dia cerita sebab depa duk faham ayar. Bila kita faham, dia kata sebenarnya orang yang menjaga mah ni dia bubuh lama, hak ni 750 ni 9 benda sama. Maknanya dia tak faham. Dia tak faham kandungan tu. Jadi bila sembang-sembang dengan satu orang, satu sahabat, dia dah buat PhD ekonomi Islam di Jordan waktu tu. Sembang-sembang dengan dia pun nampak macam setuju. Dan sampai lah dia duk pegang dengan tu, lah dia dah tulis satu artikel dan hari Selasa ni akan dibentang di UKM. Hari Selasa ni akan dibentang di UKM. Dan tanyalah siapa pun, ahli ekonomi mana pun, dia akan kata kena sama banyak. Dan orang menjaga mah, dia kata ni tak betul. Tinggal lagi dia tak kata bodoh. Kalau 750 tukar dengan 99 kena sama banyak, dia pakai hadis Tamar Khaybar. Kan ada hadis Nabi pasal kurma tu. Satu sahabat dia nak pergi tukar kurma tu, tukar ambil yang ni, tukar tu. Nabi kata tak boleh, jual dulu. Oh tukar kan? Dia pakai hadis ni, dia kata dengan sama banyak. Tak apalah, hak tu kurma dengan kurma. Mah 750 dengan mah 99 ni, dia kandungan dia lain. Hak ni tembaga, hak ni tak ada tembaga, hak ni kena buh zinc, hak ni kena buh perak apa semua. Perbezaan dia. Jadi kalau sembang dengan orang ni, kalau kita tanya dia balik, contoh lah kita tanya duit kan, lah ni macam ni lah. Kalau kata orang mai pilah siapa pun, dia kena tunduk. Kalau dia kata kena sama banyak, lagu ni contoh dia lagu ni lah. Ustaz lagu ni, ustaz mai saya pinjam kat ustaz 10 gram. Mah 999 tu hak ustaz duk beli jengkong kecil-kecil tu kan. Saya pinjam kat ustaz tu, saya bayar 750 hak kacak-kacak pecah-pecah tu. Kalau dia nak setuju tak? Dia mesti tak setuju. Tapi kenapa dia suruh kita tukar sama banyak? Ni satu hukum borong. Dia ulama dia dulu sampai lah tak ada tulis hebat ni, sebab ulama dulu tak menjaga mah. Sungguh dia benda ni perlu dinilai semula dan perlu diberi hukum baru. Nampak tak adil? Contoh dia macam ni lah. Kalau nak tamasul lagu tu sama banyak lagu ni lah, tak apa, saya pinjam kat saya RM100, bayar kat saya balik nanti $100, tak ada riba apa, sebab sama banyak nampak. Dia tak ada jenis lain, mah ni pun jenis lain, tu nak abang. Lagu tu lah. Bila kita nampak agama tu nak, yang senaknya nak abang kata hukum ni, walaupun dia buat main dalil, kalau nampak tak adil, kalau nampak ada gharar, ada benda, ada gharar yang orang kata apa, gharar ni risiko yang besar. Kalau ada gharar, dia bukan daripada syariat, cuma salah faham orang alim ataupun ulama tentang pemahaman tu. Tekan tadilah agama tu mudah. Ingat balik, setiap bila kita nak nilai sesuatu, kita kata mudah, sebab Nabi kata inna dina yusr. Hadis semua orang tahu, dia dengar agama tu mudah. Walan yushaddadina ahadun illa ghalabah. Dan siapa yang buat bagi agama ni jadi payah, agama ni dia buat bagi agama ni jadi payah, illa ghalabah, melainkan dia akan tewas, dia akan kalah. Masuk kalah ni macam mana? Dia abah. Dia bila agama ni mudah, dia buat bagi dia susah. Dia susah diri dia sendiri. Dia susah diri dia sendiri, dia susah pengikut dia, dia susah orang yang mengaji kat dia. Dan tak ada kelebihan. Maksud tak ada, tewas ni dia tak ada kelebihan. Kok lah bila dia buat bagi agama dia jadi susah. Ada ulama kata dia, orang duk bincang, amalan apa yang paling bagus? Nabi jawab berlainan kan. Nabi jawab kat orang ni lagu ni, orang ni lagu ni ibu apa, jawab kau ni jihad. Sebab kau ni kuat, pandai main pedang semua, paling baik sekali jihad lah. Ulama bincang hak yang mana paling ni, ada setengah ulama kata, dan pendapat ni marjuh, pendapat yang tak kuat. Dia kata benda yang paling baik, paling bagus ni, amalan yang paling baik sekali di sisi Allah, benda hak paling susah. Benda hak paling susah tu paling baik sebab teruk nak buat.
Jadi pendapat ni dia bertentangan dengan hadis-hadis yang kita duk baca. Dan bukan yang paling senang. Paling senang pun tak. Dia satu amalan yang patut kita buat waktu tu, dan waktu tu perlu kita buat amalan tu. Tu yang terbaik. Tu yang terbaik. Sambungan hadis tadi, fasaddidu wa qaribu wa abshiru fasta'inu. Fasaddidu, mana saddid, tutup. Wa qarib, dekatilah. Wa abshiru, dan kamu berilah apa ni. Lepas Nabi kata agama tu mudah, jangan bagi susah agama. Siapa bagi susah agama, dia akan susah diri dia sendiri, dia akan tewas. Maka dekatkanlah, ceritalah ke orang, fasta'inu, dan tolonglah kamu waktu pagi ke waktu petang, waktu malam, untuk menegakkan syariat, untuk bagi syariat itu nampak mudah. Kalau nampak susah, tolong, pakat lawan tolong. Contohlah satu contoh apa, bila apa satu Arabi dia main kencing dalam ni kan, semua pakat dengar dia main kencing dalam masjid kan. Fa'asaru ilahin nas, fa'asaru, pakat pergi topa kat dia, pakat topa kat dia, pakat nak marah dia apa semua. Nabi kata da'hu wa ahriqu ala baulihi zunuban minal ma', corak kat atas dia punya kencing ni satu apa, au sajlan minal ma', satu cebok air. Lepas tu Nabi sebut, fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Lepas Nabi tak bagi tu, Nabi suruh sahabat biar, Nabi suruh sahabat juru hayat semua, sesungguhnya kamu diutuskan untuk memudahkan, bukan diutuskan untuk payah, untuk memayahkan. Makna kata kita kalau macam tu orang kecil, kita memang tahu lah kan, dah kecil nak bagi mati kan senang, duduk pergi tarik dia apa semua, yang kecil jadi bercamuk, jadi biar bagi jadi mudah, bagi jadi mudah. Kamu bukan kalau buat itu lagi susah ha. Daripada nak tuang air satu tempat, kena tuang rata tempat, jadi masjid habis basah, nak kena basuh banyak tempat. Jadi kamu diutuskan untuk bagi mudah, bukan diutuskan untuk bagi susah. Nanti hadis tadi apa cerita dia bila agama ni nak nampak dia mudah ni, dia anda contohlah kan, kita duk biasa sembahyang tahajud, tak pernah tinggal. Suatu hari kita demam, contoh kita demam, tak larat nak bangun, sembahyang subuh pelewat, sembahyang subuh 6-7 minit lah ni, sembahyang subuh pukul 6.45, sebab demam, orang gerak pun tak bangkit. Selalu kita duk bangkit awal, pukul 5 kita bangkit, pukul 6 kita, pukul 4 kita bangkit, kita sembahyang, contoh lah no, sembahyang. Tapi bersatu hari kita tak boleh buat tahajud, kita tak nak tinggal tu, kita tak buat. Ataupun bukan kita sakit, kita pergi berjalan, pergi musafir, bawa kereta jauh. Jadi perjalanan makan masa panjang, kita duduk atas kereta apa semua, duduk bawa kereta, semayang pun kat RNR begitu je, monti sat-sat. Jadi terlepaslah tajuk kita sebabkan kesempitan waktu. Yang pertama, kesempitan waktu. Yang kedua, sebab sakit. Okey, sebab sakit kan. Jadi bila kita tak boleh buat sebab kita sakit, tahu tak, pahala yang kita duk dapat tiap-tiap hari kita buat tu, waktu kita tak boleh buat, kita tetap dapat. Ni satu, nak abang kata agama ni mudah. Satu orang duk buat satu amalan, dia tak pernah tinggal, satu hari dia kena tinggal sebab dia sakit ataupun dia pergi musafir, ketahuilah amalan tu dia akan dapat macam mana dia duk buat. Tak akan kurang walaupun sikit. Walaupun sikit tak akan kurang, dia akan duk dapat. Dalil dia Marawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW sebut, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit, satu hamba itu sakit ataupun dia pergi musafir,
kutibalahu, dan akan ditulis kepadanya misluma, seperti apa kana ya'malu, apa yang dia lakukan, muqiman, waktu dia tak pergi musafir, waktu dia tidak mukim, wasahihan, waktu dia sihat. Waktu sihat, macam mana dia buat amalan, dia tak boleh buat waktu dia sakit, dia dapat. Contoh, satu orang dia tak pernah tinggal tahajud noh. Sakit 2 tahun. Sakit 2 tahun. Duduk di hospital. Buh tali kau ni bergerak tak boleh sedang pada koma ke apa ke 2 tahun. Hak dia duk buat tu, dia tak pernah tinggal waktu dia sihat tu, dia dapat dalam masa 2 tahun. Dan confirm pahala tu, confirmnya dia tak, hak dia duk buat kadang-kadang belum tentu. Dia pergi tahajud di masjid, pergi awal sikit kan, duduk kangkang luar sikit, kat terkebir dia kepok gitu, bagi orang nampak. Itu kadang-kadang tak dapat pahala. Tapi hak dia tak buat, tapi dia dapat pahala 100% confirm, tak kurang walaupun sikit. Nabi sebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lepas tu Nabi sebut lagi, inna khairad dinikum aisaruh. Inna khairad dinikum aisaruh. Diriwayatkan oleh Muhammad, dihasankan oleh Syuaib bin Aud. Sesungguhnya khair dinikum, sebaik-baiknya agama kamu ni mudah. Nabi ulang 2 kali. Sebaik-baik pada agama kamu ni mudah. Kan ada satu orang kata apa? Satu diriwayatkan oleh Anas, Rahatul Salas ja'a ila buyutil azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang dia mai kat rumah isteri-isteri Nabi. Dia nak tanya isteri Nabi ni macam mana Nabi ni beribadat. Dia pemai 3 orang pergi tanya isteri Nabi macam mana Nabi beribadat. Lepas tu Nabi pun ceritalah, Nabi balak macam ni sampai kaki bengkak ke apa semua. Hadis tak sebut lah, tapi kita cuba bayangkan. Jadi ceritalah macam mana Nabi ibadat, Nabi semayang apa 11 rakaat apa semua. Okey. Jadi depa kata ka'annahum taqaluha. Depa rasa depa ni sikit. Bila dengar Nabi lagu tu, depa rasa depa ni macam tak padan dengan kita. Dia berkata wa aina nahnu min nabi qad ghufira lahu ma taqaddama min dzamih. Di mana kita nak bandingkan dengan Nabi yang telah diampunkan dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Nabi ni maksum. Kalau dia buat satu kesilapan, Nabi dah buat silap apa? Ada kan? Okey. Banyaklah dalam Quran sebut abasa wa tawalla, muka masah berpaling, anja'ul a'ma, apabila datang seorang yang buta. Okey, Nabi buat muka masam, Nabi berpaling. Okey, maknanya setiap apa yang Nabi silap, dia diteladan ke atas kita untuk mengajak kita. Tapi kesilapan tu tak ada dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang Nabi dah, kesalahan yang Nabi dah buat, Allah Ta'ala ampun. Yang tak buat lagi pun Allah Ta'ala ampun. Jadi kalau Allah Ta'ala ampun meter tu, sahabat-sahabat yang 3 orang ni pergi tengok, pergi tanya isteri Nabi, ish beribadat kuat meter tu. Dia ampun dah, kita ni fa'ainan nahnu. Dia kata, kita ni duduk nak tak di mana lagu ni. Okey. Lepas mereka bincang. Qala ahaduhum, salah seorang mereka kata, amma ana, aku fa inni usalli al-lail abadan. Aku nak sembahyang sepanjang malam. Tiap-tiap selama-lamanya, abadan. Abadan ni selagi tu aku hidup, sepanjang malam aku nak sembahyang. Orang yang tahajud di malam tu, abadan. Dia panggil usalli lail abadan ni, makna kata lepas Aisyah dia nak sembahyang sampai ke pagi, sampai ke subuh dia nak sembahyang. Hak seorang lagi dengar tak berhati, dia pilih dah sembahyang. Aku nak buat apa pula? Wa qala akhar, kata yang lainnya, ana asum ad-dahr wala uftir. Aku nak puasa setahun, aku tak mau buka. Bukan masuk puasa setahun tak buka langsung tu. Tu tak ada 5 hari piak lah. Dia puasa setahun tu, dalam masa setahun tu dia nak puasa tak mau buka, tak ada hari yang dia tak puasa maksudnya. Jadi dia nak puasa setahun. Hak seorang lagi pimai. Wa qala akhar, dan seorang lagi kata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Dan aku nak tinggal buang, nak beritahu jauh-jauh orang perempuan ni, wala atazawwaj, dan aku tidak akan kahwin abadan, sampai bila-bila.
Seorang tak mau semayang, seorang nak semayang, sedia. Seorang lagi nak puasa, tak mau buka setahun. Seorang lagi sampai mati, aku tak mau kahwin. Duduk tengah-tengah mereka, duduk sembang tu, Nabi dengar. Faja'a Rasulullah SAW, Nabi mai. Faqala, antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Hampa duk kata lagu tu lah. Hampa duk kata nak puasa setahun, tak mau kahwin, tak mau nak semayang sepanjang malam. Dia kata, amma wallah, dan sesungguhnya demi Allah, inni la akhsyakum lillah, aku ni lebih takut Allah daripada hampa. Wa atqakum, dan aku ni lebih bertakwa daripada hampa bertiga. Walakinnani, tetapi aku asum wa uftir, aku puasa-puasa, aku buka ayat. Ada hari aku tak puasa, harap puasa sampai setahun. Wa usalli wa arqud, dan aku semayang. Dan ada waktu aku arqud, aku duduk, aku tak semayang. Maksud dia semayang bukan sepanjang malam lah. Wa tazawwaj nisa, dan aku kahwin. Tak mau kahwin, aku kahwin. Nak sepanjang malam macam tu, aku tak buat macam tu. Tapi aku lagi takut pada Allah. Atau Nabi kata apalah sekali, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kita siapa yang raghiba an ni, maksud dia tak suka, an sunnati, daripada sunnah aku, falaysa minni, hampa bukan di kalangan aku. Jadi Nabi tahu benda ni menyusahkan diri sendiri. Dan agama bukan nak suruh kita ibadat macam tu. Cuba bayang tengok, satu orang dia pergi semayang sepanjang malam, so bagi dia pergi kerja tak boleh. Dan hidup bukan untuk ibadat semata-mata. Hidup kita perlu bersosial, kita perlu bermasyarakat, kita perlu buat kerja, perlu cari rezeki. Bukan jenis hidup pergi bersolok atau pergi duduk langgar sengah, dia berkhatib, la ilaha illallah, la ilaha, tak tahu apa jadi. Turki kena apa aku tak tahu, Saudi jadi apa aku tak tahu, Malaysia ke mana aku tak tahu. Kan? Macam Badui pada masa satu hari orang pergi jalan-jalan, tu lah, pergi jalan-jalan naik kereta Pajero, kereta pacuan 4 roda lah kan, pergi tengah-tengah pada masa, tanya Badui, sembang Badui tu, orang mana, sembang dia, tanya dia. Dia kata jahat dengan Israel ni, awak Israel sembang. Dia tak, dak Israel lah jajah ni. Ish, aku tak tahu orang kata Israel jajah Palestin. Dia tak tahu pada benda tu berlaku dekat-dekat 100 tahun lah, dekat-dekat 100 tahun lah. Dia tak tahu, Badui tak tahu apa. Dia kira kambing dia buat begitu, tapi dia cukup hormat orang. Satu pasal Badui ni, saya ada satu kawan, tapi hak ni Badui ni tahu sikit lah. Di Jordan ni dia tak ada lah besar macam Iraq tau. Dia duduk di situ, kawan. Waktu kita, bila kita nak paisah, kita buat nota. Lepas tu Badui Arab ni, anak dia duduk ngaji universiti, dia minta nota kita tu. Dia kelas tak main, dia minta nota kita. Kesian kita bagilah. Dia bagi dia hak apa yang kita tulis, dia baca hak tu, kita tak boleh jawab, dia pun tak boleh jawab. Lepas tu dia jadi baik-baik dia bawa pergi rumah. Cerita dia, pergi 2 lelaki bini sembelih kambing sekong. Tak ada lagi lah orang Melayu tak kat sembelih ayam ya. Yang kampung sembelih ke itik ke sembelihan. Dia cerita lagu ni, dia belah kambing banyak. Mai 2 lelaki bini sembelih kambing sekong, bukan nak bagi kau. Okey, kita mai. Lepas tu Badui ni, dia akan kata apa pula? Kita kadang-kadang kita pergi, orang ajak kita pergi, kita ada kerja lain. Nak balik pergi sini, nak menyaga lah, ada kelas apa semua kan. Pulang kita pergi waktu cuti, tak ada kelas. Dia kata, hang kena duduk rumah aku 3 hari. Kata apa? Rumah kita nak duduk ke mana? Kita tak tahu. Tikar, dinding tak ada, apa tak ada. Dia ada dinding luar tu lah. Dalam tu tak ada partition, tak ada bilik apa semua. Dia ada buat lagu tu lah, perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Tang tu minum kopi, tang tu tidur, tang tu lah apa-apa. Dia ada kapet warna merah gitu. Tu. Tapi yang syok dia punya khimah dia tu, musim sejuk duduk dalam tu hangat, musim panas duduk dalam tu sejuk. Dia buat daripada apa, kulit ke apa tu. Tapi nak cerita kata ikram duyuf ni, depa ni cukup hormat orang tetamu. Kemelih kambing sekor,
buat mangsef. Mangsef ni satu makanan Jordan, dia makan dengan yogurt, makan nasi dengan yogurt dengan susu masam. Atau kepala tu letak lagu tu, kepala kambing tu bagi tengah-tengah duk tu. Kepala tu kalau ada atas dalam tu ada kepala tu, maknanya memang dia hormat kita sungguh. Nak makan pula dia akan suruh kita duduk tengah. Kan macam meja kata meja makan besar ni. Kan, dia makan besar ni. Tetamu Tuan selalu duduk tang ni kan? Tak, dia pun duduk tepi. Dia mahu Tuan duduk tang ni. Tuan dia duduk, tetamu duduk sini, sebaliknya. Tetamu duduk sini, Tuan duduk tepi. Dia tak apa betul. Kalau kami Tuan duduk tang ni, dia tak ada. Kena bagi tetamu duduk situ. Sebab tetamu bagi dia rasa macam Tuan dia tak segan. Tu jamu tu memang bukan manusia boleh makan abang tu. Kan 1, 3, 4 dalam kami sekok duk ada lagu tu dengan pohon atas tu semua, kacang apa dia buh tabung badan apa semua. Lepas tu kena tidur rumah dah 3 hari. Bincang kata tamu tidur. Dia kata, "Aib." Kata hang bagi aku malu. Hang tahu tak? Kalau hang tak duduk sini 3 hari, satu kampung akan kutuk aku. Dia kata aku tak pandai jaga tetamu. Mau kita lebat tu kemahan tu. Kadang menyusahkan orang juga lah, orang nak pisah lah. Tapi lah ni akhir cerita dah, kita balik juga lah kan. Pandai-pandai lah kena kelentong lah, tidak tak lepas. Okey. Hadis Zainab, dia nak semayang banyak malam, dia penat apa dia nak semayang juga. Dia gantung tali kedua-dua tiang. Faiza, bila dia orang kata apa jadi letih kan, bila dia letih, Nabi masuk masjid tu. Masuk masjid. Mahazal habal, Nabi kata apa tali apa ni? Faqala hablun li Zainab, ni tali ni untuk Zainab. Faiza fatarat ta'allaqat, bila dia fatarat ni makna dia ta'ibat, bila dia letih dia akan duduk bergantung tadi itulah, nak berdiri juga. Okey, Nabi kata hulluhu, ongkai bang tali ni, ongkai bang. Nabi kata hulluhu. Nabi suruh semayang ala nasyatihi, fa idza ta'ibat fa arqud. Makna kata kalau kita dah penat, semayang duduk, saya duduk gagah nak berdiri. Terutamanya semayang sunat ni kita boleh semayang duduk. Rasa nak semayang tapi rasa lagu tak apa nak larat, semayang duduk di rumah malam-malam. Semayang sunat tak apa. Okey. Satu lagi nak habaq penegasan tentang kemudahan agama ni, Nabi cukup marah. Kalau bagi agama bagi nampak payah, dia cukup marah. Kadang-kadang dia marah tu sampai muka dia berubah jadi merah satu macam. Sahabat kata, ish, tak pernah tengok Nabi marah lagu ni. Okey, agama ni dibuat bagi jadi susah. Dibuat bagi jadi susah tu apa dia? Ni kita nak cerita. Sebelum tu nak sebut sikit, Nabi hantar Abu Musa Al-Asy'ari, hantar dengan Muaz bin Jabal pi Yaman, pi semua jadi utusan. Nabi pesan apa? Yassiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Nabi kata yassiru, permudahkanlah, wala tu'assiru, jangan bagi jadi susah. Sakinu, cerita ke orang bagi orang tenang. Wala tunaffiru, dan jangan cerita ke orang buat bagi orang lari. Jadi nak habaq kata balarah kedalaman bahasa Nabi, yassiru wala tu'assiru ni, Nabi kata pemudahlah. Pemudah. Nabi tak berhenti dekat tu. Pemudah tapi jangan bagi susah. Nabi kata mudahkanlah, jangan bagi susah. Nabi ulang pula jangan. Contoh dia lagu ni ya. Al-amrun nahyu an didduh. Satu arahan yang kita keluarkan yang bertentangan dengan dia tu kita larang lah. Contoh kita kata berdiri. Contoh lah kita berdiri, jangan nak berdiri pula. Nampak macam ada orang nak berdiri tak ni? Diri cukup lah kan. Makna kata tak ada abang lah, jangan duduk. Diri, jangan duduk. Makna kata diri, jangan duduk. Dengan berdiri saja, mana lagi kemah?
Bila kita kata berdiri tu, makna kata jangan duduk dah lah. Tapi Nabi tak berhenti dekat tu. Nabi kata berdiri, jangan duduk. Yassiru wala tu'assiru. Pemudahkan. La, jangan bagi jadi susah. Nabi kata. Maksud Nabi nak tegaskan. Li ta'kid talab. Dalam balaghah li ta'kid talab, untuk menegaskan, untuk memperkuatkan permintaan tu. Permintaan Nabi untuk mudah tu pun Nabi kuat. Sakinu, bagi tenang, wala tunafiru. Jangan bagi orang lari. Okey, contoh tu Muaz bin Jabal. Dia semayang dengan Nabi. Semayang Isyak. Bila dia semayang Isyak dengan Nabi, dia balik, dia jadi imam pula dengan kaum dia. Kan hadis, boleh tak kita ulang semayang? Kan boleh tak kita ulang semayang? Kita semayang dah jemaah ataupun kita semayang seorang ke? Kita semayang dah jemaah di masjid, senang. Contoh, kita semayang di masjid. Bini duk kalut dengan anak di rumah. Balik-balik mai dia ajak kita semayang. Semayang kali lagi jadi imam. Kita tolong dia bagi dia dapat pahala jemaah juga. Boleh tak? Boleh. Dia panggil i'adah. Ulang. Dia dapat pahala juga. Pahala, jadi hak yang dia semayang nombor 2 jadi sunat dah, tak wajib. Tapi Muaz bin Jabal buat lagu tu lah. Dia semayang dengan Nabi, balik pergi kat kaum dia semayang sekali lagi. Pada satu hari tu dia semayang Aisyah. Balik pada semayang dengan Nabi, dia semayang dia imam, dia baca surah Baqarah. Dia baca surah Baqarah. Habis Baqarah, balut Nisa pula. Okey, satu orang. Dia mengadu kat Nabi. Dia tak mengadu kat Nabi. Dia berhenti, dia semayang hari dia. Lepas tu Muaz bin Jabal tahu ada orang habaq kata ada tengah duduk semayang tadi, kawan ni dia berhenti. Muaz bin Jabal macam marah dia, macam kecam dia lah, macam apa ni lagu tu lebih kurang. Kawan ni tak berhati. Jumpa Nabi. Abang kata Muaz bin Jabal ni dia lagu ni dia balik. Agak Nabi kata apa kat Muaz bin Jabal? Hang lah tak betul. Semayang lama tu bagus, baca panjang tu bagus, tu ayat Al-Quran, satu huruf 10 pahala. Hang kena ikut. Pasal apa hang letih sangat, awak lekeh sangat? Agak Nabi kata lagu tu. Nabi kata apa? Ya Muaz, afattanu ya Muaz. Hang ni nak buat fitnah ke Muaz? Nabi marah. Muaz ni orang hak Nabi sayang, kira orang hak Nabi waktu duduk hidup Nabi bagi dia berijtihad di Yaman. Orang alim lah, bukan kata Nabi nak pilih orang sahabat yang lekeh-lekeh. Maksud bukan sahabat ni lekeh pun. Ada sahabat dia pandai buat perang ya. Buat agama dia kurang. Macam Khalid Al-Walid. Iman dia kuat lah, tapi kau tu kata la ilaha illallah, hang kelentong peak putih kepala. Hang kata la ilaha illallah ni, kes tak mau bagi aku pencung ya. Bukan hang kes nak masuk Islam. Nabi kata asyaq sadruhu, dia kata Nabi hang koyak dada dia kau tengok. Abang kata Nabi pilih sahabat ni yang orang kata apa, yang ada maklumat, yang ada ilmu. Tapi bila dia pergi buat lagu ni, Nabi marah. Nabi kalau orang bagi dia sakit hati, dia tak marah. Dia bukan kerana nak melenting. Kan ada satu sahabat, Nabi tengah duk bedok harta perang ni kan. Adilu ya Rasulullah. Buat adil lah wahai Rasulullah. Nabi kata hang ni something oh. Nabi tak kata tu. Nabi tak kata, Nabi tak marah dia, Nabi tak kecam dia. Nabi kata apa? Siapa lagi nak berlaku adil kalau bukan aku? Nabi kata tak tu lah. Tapi apabila syariat tu, tabiat atau syariat, dia berlaga tak? Agama ni mudah. Muaz pergi buat lagu tu sampai orang lari. Dia berlaga lagu tu. Nabi marah. Nabi marah. Afatanu ya Muaz. Hang ni buat fitnah ke Muaz? Nabi kata kat dia. Lepas tu Nabi ajak pula dia. Iqra wasyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa nahwaha. Nabi kata cukuplah kalau hang baca surah Syams wasyamsi wa duhaha, ada surah Sabbihis. Aisyah baca tu sudahlah, tak payah duk baca panjang-panjang sangat. Jadi nak habaq kata imam ni asal dia kena takhfif. Dia kena takhfif. Ada satu lagi orang lain dia pergi semayang juga, dikatakan Ubay bin Ka'ab jadi imam. Orang yang ni semayang subuh disunatkan kita baca panjang, betul tak? Okey.
Dia mai mengadu kat Nabi. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salatu subuh. Dia kata aku ni kalau nak pergi sembahyang subuh, aku pergi lewat-lewat, aku tak pergi awal. Sama Nabi. Pasal apa? Min ajli fulan. Sebab seorang ni cara cakap tu memang tak puas hati kita. Nada dia dalam bahasa Arab kita tengok ayat tu macam tak puas hati betul. Kata aku kalau pergi sembahyang la ta'akhkharu, aku pergi lewat. Min ajli fulan. Sebab seorang ni. Seorang ni aku pergi lewat. Mimma yutilu bina, dia ni dia bagi baca panjang sungguh dekat kami. Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaban. Dia cerita balik, dia cerita hadis ni, dia cerita balik korang. Fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaban, dan aku tak pernah nampak Nabi marah fi mau'izatin qat. Apabila Nabi nak bercakap, nak bagi nasihat, nak tegur, aku tak pernah tengok Nabi marah. Asyaddu min ghadabin yawma idzin. Lebih teruk, lebih dahsyat daripada Nabi marah pada hari itu. Nabi dengar orang sembahyang subuh baca panjang. Segi kita bahaslah, tengok nak baca panjang mana apa-apa. Okey. Subuh ni sunat baca panjang. Surah Sajdah apa semua. Ada apa, Nabi baca surah Safat, ada hadis tu apa ni, Sajdah apa semua. Ni baca panjang. Baca panjang jadi Nabi marah. Nabi kata faqala ya ayyuhan nas, Nabi kata wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di kalangan kamu yang menjadikan orang lari daripada agama. Faman shalla bin nas falyuqaffis, barang siapa yang sembahyang di kalangan manusia, maksud dia jadi imam lah, falyuqaffis, maka dia ringankanlah. Ringan tu macam pendekkanlah. Yuqaffis bagi ringan. Fa innama fihimun marid, dan sesungguhnya di kalangan mereka itu ada orang yang sakit, wadhaif, ada orang yang lemah, wazul hajah, ada orang yang berhajat, ada orang nak pergi kerja. Tapi ada hadis Sahih Ibn Khuzaimah, Abu Bakar dia semayang, dia baca Ali Imran, kira sampai dekat-dekat nak cerah lah, dekat nak cerah dah. Tu orang kata dekat-dekat cerah dah, dia kata kalau matahari naik pun, matahari, hadis tu ada sedikit lemah lah, kalau matahari naik pun dia kata dia tak nampak kita dalam keadaan lalai. Maksudlah semayang tu gitulah. Okey. Jadi ulama bahas, jadi nak baca panjang mana? Ada hadis yang menunjukkan sunnah baca panjang, ada hadis Nabi marah baca panjang. Jadi kita nak tahu panjang mana ni, kita tengok Nabi baca panjang mana lagu tu. Jadi kalau kita nak ikut mazaj otak kita, Ibn Taymiyah kata, kalau kita nak ikut otak kita, dia kata kita hak orang yang kuat ibadat baca semuka, dia tak puas, dia kata pendek. Hak jenis penyegahan baca apa, watinul itu, dia kata isyarat, tak baca pendek lagi. Kalau boleh baca wal as sudah kan. Jadi macam mana kita nak letak satu kaedah, letak satu kaedah bagi boleh orang kata apa, sesuai. Jadi ulama kebanyakan kata rujuk kat Nabi. Nabi baca surah Safat dalam sembahyang subuh apa semua kan. Tapi kalau tengok hak Nabi baca tu pun kadang-kadang panjang-panjang juga. Sebab tu Sana'ani dia kata Sana'ani ni satu ulama Yaman. Dia ada dua orang ulama Yaman ni yang dikatakan Syiah Zaidiyah. Lepas tu dia berpaling, dia jadi anggota apa, sunnah lah. Kalau Zaidiyah tak apa, dia tak cerita langsung bab Syiah dalam kitab dia. Dia kitab dia kalau orang tanya saya ulama idola saya ni Syaukani dengan Sana'ani. Dua-dua ulama Yaman. Dan dua-dua dikatakan Syiah Zaidiyah. Tapi kebanyakan ulama kata dia tak jadi Zaidiyah dah. Okey, Sana'ani kata Anna sallallahu alaihi wasallam kan yutilu salatan li'amalihi bihal mu'taminin bihi. Dia kata Nabi dia baca panjang sebab dia tahu makmum-makmum ketika tu, dia tahu memang suka dengar baca panjang. Wa anna al-amru bi taqfir salah khassa bi ummah. Dia kata arahan Nabi untuk bagi sembahyang, bagi jadi takhfif, bagi ringan ni, baca jangan panjang sangat ni untuk umat dia. Jadi untuk umat dia ni tak payah baca panjang sangat. Jadi kita nampak fal asl fi imamatin nas takhfif. Bila jadi imam saja, asal hukum dia kena baca pendek. Kecuali
kita tahu makmum tu memang boleh terima baca panjang. Tapi makna kata kalau subuh kan, baca kita kata satu muka, tak rasa panjang sangat, 3 minit aja. Sebab panjang yang dimasukkan mungkin macam baca macam Mu'adh macam tadi, buah Baqarah tu. Itu surah Nisa pula. Jadi mana kata tak ada masalah lah kalau nak baca panjang sikit ke, tak ada masalah. Dan apa ni, terus kita pergi sikit. Raf'ul haraj ni satu lagi yang kita kata tajuk yang kita tengok tadi ni, muka surat 13 tu, dia satu khusus, satu benda khusus yang Allah Ta'ala bagi dekat umat Nabi Muhammad saja. Nak bagi ringan ni, cerita dia untuk umat Nabi Muhammad saja. Dulu kalau nak bertaubat, Yahudi nak bertaubat, depa semua nak ilmu kan. Nabi Musa kata, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittiqadikum al-'ijl. Nabi Musa kata pada kaum dia, wahai kaum, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri bittiqadikum, dan dengan menyembah al-'ijl. Ijl ni anak lembu buat pada mah. Lepas tu ada satu orang duk tiup suara belakang. Yahudi ni, Nabi Musa naik atas bukit, turun bukit pakai ada sembah lembu habis. Dia pemarah. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka kamu bertaubatlah kepada Tuhan kamu, faqtulu anfusakum, dan kamu bunuhlah diri kamu. Dah bertaubat, lepas bertaubat ambil pisau belati, buah tengkok, tarik, bunuh diri. Zalikum khairul lakum, dan itu lebih baik daripada kepada kamu. Makna kata Yahudi dulu ni, dia buat dosa, dia nak bertobat, dia kena bunuh. Tu syariat dulu. Bertobat, dia kena bunuh diri dia sendiri. Kita tak bertobat lagu mana? Kita bertobat. Saat tergelincir pula. Kita bertobat sekali lagi. Allah Ta'ala kata apa? Ni berapa kali tobat dah. Hadis kursi Allah, fa'lam innahu ya'lam anna lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudh bi dzunub, dan hamba aku ni tahu ada satu Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia dan boleh ambil tindakan kepada dia, maka aku ampunkan dosa dia. Dia buat pula lepas bertobat, tapi dia bertobat sungguh, tapi dia tergelincir pula. Bukan dia saja bertobat, tahu dah Rabu ni nak pergi pula kan. Lepas tu hari Rabu dia bertobat, tak apa, Ahad minggu depan orang ramai waktu tu nak pergi pula. Pimpinan tak tahu lah kan, faham ambil. Jadi nah abang kata berapa kali bertobat pun Allah Ta'ala kata apa? Innal abd, matan tu kita tak apa nak ingat, ana lahu rabban yaghfiru dzunub wa ya'khudh dzunub. Dia tahu ada Tuhan ni boleh mengampunkan dosa dia dan boleh mengambil tindakan ke atas dosa dia, dan maka aku ampun dia. Makna kata Allah Ta'ala waktu kita nak bertobat tu, Allah Ta'ala rasa lagu ni ya, dia ni beriman, kata aku ni boleh ampun dia, jadi aku ampun dia. Sampai tahap tu. Jadi dulu Bani Israel nak bertobat tapi kena bunuh diri. Tapi Allah Ta'ala pun tak lepas dia bunuh diri. Allah Ta'ala pun, innahu wat-tawwabur rahim, sungguhnya dia tu maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Okey, lepas tu nak cerita pasal syariat dulu ni susah. Syariat dulu ni cukup susah. Satu lagi Ghanaim ni harta rampasan perang. Dulu tak boleh. Zaman Nabi dulu tak boleh. Zaman Nabi Muhammad je dihalalkan. Nabi boleh ambil ni bahagian dia, khumus apa semua, atau sahabat-sahabat boleh ambil bahagian, atau sahabat yang dia bunuh orang tu dia ada dapat harta kawan tu semua. Syariat dulu perang, harta perang tak boleh ambil. Himpun tok bagi matahari, kena matahari, lingkup begitu ya. Dikatakan ada cahaya matahari bakar apa semua benda tu. Tak tahu lah. Tapi nak abang kata yang pastinya Ghanaim dulu tak boleh. Harta rampasan perang tak boleh ambil. Dia waktu kita boleh. Sebab tu nak abang kata syariat dulu susah. Allah Ta'ala bagi syariat Nabi Muhammad ni mudah. Sebab apa? Sebab syariat dulu dia pada kaum tertentu. Turun kat Nabi Musa kat situ pada kaum tu. Okey, Nabi Nuh kaum dia. Kita ni
Satu risalatul alamiyah, satu utusan dan risalah alamiah, international. Nah, abang kata dari dulu sampai lah, dan kita tak main Nabi baru kan, ada lah main Nabi baru, Nabi berseru banyak. Tapi nak abang kata, kalau katalah benda dia susah, dia tak boleh sesuai setiap zaman. Sebab dia mudah, dia boleh sesuai setiap zaman. Dia boleh sesuai setiap zaman. Dia benda tu boleh fleksibel. Dia boleh anjal. Syariat ni dia boleh anjal. Dia boleh peringan, boleh perberat, boleh peringan. Waktu kita selalu doa, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu allazina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau pikul ke atas, kau bebankan ke atas kami satu bebanan yang berat macam mana kau bebankan ke atas mereka sebelum daripada kami. Kita doa selalu kan, atau Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan ya Allah Tuhan kami, janganlah pikul ke atas kami satu benda yang kami tak mampu pikul dia. Kita selalu doa dalam surah Baqarah tu. Nampak semayang, semua orang duk berzikir kan. Okey. Jadi sampai terang tu, nak abang kata syariat ni mudah. Okey. Kita pergi seterusnya dekat Masadirus Syariah. Sumber muka surat 15. Muka surat 15 dia nak cerita sumber-sumber fiqh. Dia tulis itu sumber-sumber fiqh Islam. Masadirus Syariah, maknanya sumber syariat, sumber kita nak ambil hukum ni di mana. Dia buat mas itu 4. Okey, mazhab Syafi'i dia tak 4 ni. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. InsyaAllah kita akan cuba bahas satu persatu. Kita cerita sikit pasal Quran, kita cerita sikit macam mana peranan Sunnah, lepas tu Ijma', macam mana Ijma' boleh berlaku, apa benda yang Ijma'. Okay, sebab dia cerita dia Ijma' ni selalu orang salah guna. Dia ustaz-ustaz ni sikit Ijma'. Ingat senang nak jadi Ijma'. Benda Ijma' ni sikit sangat dah. Benda hak khilaf tu lebih banyak. Benda nak Ijma' ni terlalu sikit. Pakai tudung perempuan, Ijma'? Tak. Khilaf lah, tapi khilaf yang ditolak lah. Tapi mana kata ada pendapat Ibn Ashur, dia kata perempuan tu ada Arab. Ibn Ashur sekarang kitab tafsir yang hebat, nama kitab Tanwir apa lah. Dia ni ulama Tunis, satu orang yang hebat. Jadi antara orang yang banyak tulisan dia tentang maqasid, tentang tujuan syariat tu. Macam orang alim sungguh lah. Tapi dia tak tudung ni adat orang Arab kan. Wajib tak orang Arab, orang lain, orang bukan Arab, Melayu tak pakai tudung, tak apa. Ada Astra Jabat, dia pakai pendapat tu lah. Tapi nak abang kata benda hak tu berkhilaf lagi. Walaupun khilaf tu merjuh, ditolak lah. Salah dengan perempuan, khilaf. Usul Rawi kata boleh. Banyak lagi benda khilaf ni, hak ijma' tapi kita syok. Asatizah, ustaz-ustaz ni sikit-sikit Ijma' ni kata lagu ni. Padahal pendapat mazhab Syafi'i ya. Ijma' lah dia. Jadi ijma' nanti kita bagi perhatian sikit, kita sebut lagi beberapa contoh ijma'. Masa melewat dah. Lepas tu kita pergi qiyas. Qiyas satu benda yang susah. Satu benda yang cukup paling susah dalam ilmu usul fiqh, qiyas. Dia ada dalam kitab ni, kita tak sebut, nanti tak apa saya bawa sikit, kita tambah sikit lebih kurang. Dia ada syarat-syarat qiyas. Mundabit, dia memang susah lah nak jadi qiyas. Tempat tu Ibn Hazmin Andalusi, mazhab Zahiri, dia tak percaya qiyas. Dia kata tak ada satu hukum dengan qiyas yang cukup syarat. Qiyas semua tak boleh pakai. Dia kata lagu tu. Dia tolak semua. Hak ulama kata qiyas tu dia tolak semua. Dan kita bukan setuju dengan dia. Kita nak habaq kata qiyas ni satu benda yang susah. Nak jadi satu qiyas tu bukan senang. Tapi orang lah senang. Cukup senang. Zikir menari. Qiyas hadis tu ada. Cukup mudah. Yang kata pula bukan leke-leke. Orang hebat-hebat. Kan? Semua tok-tok guru. Apa ni, nak menari, zikir menari, qiyas dengan hadis tu. Hadis tu bukan duk menari. Dia qiyas mudah lah. Cukup mudah.
Lepas tu qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Boleh qiyah juga. Mana tu bolehlah kita duduk berzikir sambil duduk meloncat. Sebab dalam Quran kata duduk boleh, semua boleh. Mudah qiyas. Qiyas dia ada syarat dia. Kita faham syarat ni, kita tengok qiyas kita boleh tolak dah. Ni qiyas betul ni. Qiyas ma'afarik, istilah fiqh dia panggil qiyas dengan benda yang berbeza. Ma'afarik. Qiyas ma'afarik ini satu istilah dalam fiqh. Bila kita tengok qiyas tu tak kena, tak betul, kita tolak. Dia panggil qiyas ma'afarik. Itu nanti kita tengok. Okey. Okey, mungkin sekat sudah cukup perkongsian ilmu kita pada malam ni. Nanti kita sambung. Kita akan habis yang ni. Satu, iltizam dengan fiqh-fiqh, dengan hukum. Nanti kita akan masuk bab taharah, insya-Allah. Dan benda ni bukan apa kita bagi panjang sikit, sebab benda ni dia lebih penting daripada dalam. Benda yang yang penulis letak di awal ni, bila kita faham konsep, sebab ni kita duk belajar kaedah kan, bila kita faham konsep ni, bila kita belajar dalam tu, kita kadang-kadang kita boleh letak hukum sendiri. Dia nampak. Macam kita kata tadi lah, kalau kata syariat tu nampak tak adil. Kan? Tetap bukan syariat, bukan Allah tak mahu tu. Kalau nampak macam menzalimi pun Allah tak mahu tu. Dia mau mesti syariat ni dia turun clear lah. Okey. Ada sahabat kita hantar tak WhatsApp, dia tanya soalan. Okey, baru-baru ni viral satu video di Facebook. Satu orang Habib duduk berzapin. Siapa perasan? Satu orang Habib duduk berzapin. Tak payah sebut nama orang, siapa tengok video tu dia tahu lah. Kita tak mau sebut nama orang. Duduk berzapin. Itu adalah sahabat-sahabat kita ni pibuh dalam Facebook duduk berzapin tu. Jadi orang komen macam-macam lah. Ada tak setuju, ada yang setuju. Tu ada asal-asal kita sendiri pun merasa pelik pasal pibuh video tu semua kan. Jadi bila kita tengok video tu dia duk menari gitu lah, menari gitu kan. Okey. The video tu dia menari tu sebenarnya tak ada masalah. Kita tak ada masalah dengan menari tu. Sebab bila sahabat kita tanya sini, nampak macam dia ada orang kata apa, perkataan yang dilafazkan ketika penarian, ketika tari menari itu berlaku. Lafaz tu lafaz syirik. Dia bukan menari itu tak ada masalah. Bukan kata tak ada masalah. Dia nak menari dalam rumah kan. Bukan dia menari dalam masjid. Ikut suka dia lah dia nak menari. Kan? Tak ada bercampur. Tapi dah benda tu jadi viral. Jadi dah masuk dalam Facebook pun semua. Jadi kita nak bagi penjelasan sikit. Dan bab tarian tu tak ada masalah. Kita nak kata itu budaya Arab. Kita nak kata tu budaya salah satu negara Arab. Kita nak kata sonok-sonok suka-suka kan, tak ada masalah lah. Tapi perkataan yang dialunkan waktu tu oleh orang-orang yang duk tengok menari itulah, dia dengan gendang semua cukup. Dia kata liqamsatun utfi biha haril waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Dia kata satu syair ni, liqamsatun, dan bagi aku itu ada 5. Utfi bihal haril waba, untuk aku memadam api al-waba. Waba ni penyakit berjangkit. Al-hatim, penyakit yang menular. Al-mustafa wal murtada. Mustafa ni Nabi Muhammad. Murtada Ali. Wa banahuma, dan kedua-dua anaknya Hasan dengan Husin. Wal Fatimah, dan Fatimah. Makna kata dia bertawassul dengan 5 orang ni, Nabi, Ali, Hasan, Husin dengan Fatimah. Dia bertawassul dengan 5 orang ni untuk memadamkan api wabak, untuk menghindar daripada penyakit berjangkit berlaku
Depa baca kat ni. Dan waktu tari menari itu berlaku, dia sebut dah ni. Bukan Habib tu sebutlah, Habib tu duk kali menari dia tak sebut. Yang sebut orang hak duduk seronok tu dalam main gendang semua keliling dia tu, dia sebut dah ni. Kita balik tengok, bila kita cek balik, Isyak ni main mana? Sebab dia bunyi dia macam ada jarum-jarum Syiah lagi. Dia tengok-tengok, dia duduk dalam satu kitab. Nama kitab dia Al-Ataya Nabawiyah fil Fatawa Ridawiyah. Duduk dalam satu kitab yang ditulis oleh Ahmad Ridha Khan, pengasas Brelwi. Jadi pok ni pimai dia kena kat tu juga. Dia duduk dalam satu kitab, nama dia Ataya Nabawiyah, pemberian kenabian fi Fatawa Ridawiyah. Kitab ni sebenarnya Ahmad Ridha Khan ni pengasas Brelwi. Pengasas Brelwi ni dia macam Ahbas. Sebab Ahbas macam Brelwi. Samalah. Sebab Brelwi ni teruk. Semua orang kapiak. Bila kita tengok kitab tu tulis bahasa Farsi. Lepas tu ada orang terjemah kitab tu, dia tulis sikit pasal Brelwi ni. Nama dia Ihsan Ilahi Al-Zahir. Satu tokoh India, ulama India yang kuat tentang Syiah. Dia kena bunuh dengan Syiah lah sekali. Dia ni dia tulis satu kitab, nama kitab tu Al-Brelwi Aqaid wa Tarikh. Brelwi, akidahnya dan sejarahnya. Dia tulis kitab tu. Dalam tu dia sebut benda ni ditulis dalam kitab Fatawa Ridawiyah yang ditulis oleh pengasas Brelwi. Brelwi ni satu benda dalam kitab yang sama, nak tunjuk dah. Dalam kitab yang sama, dalam jilid ke-6 09 dia sebut inna mutala'atul kutub wahabiyyin haram. Dia kata kita tengok buku-buku yang ditulis oleh orang Wahabi ni haram. Tu dalam kitab tu. Lepas tu asyaddun nas kufur majus. Dia kata seburuk-buruknya orang yang kafir ni orang Majusi. Wa kufruhum, tapi kafir orang Majusi ni, kekafiran mereka asyaddu minal yahud wan nasara. Dia kata tapi kafir depa ni lebih teruk daripada Yahudi dan Nasara. Dia nak apa? Lepas tu dia sebut lagi wa kufrul hindus wa hindusiyah, dan kekafiran orang India, orang Hindu tu, orang Hindu bukan India, orang Hindu lebih teruk daripada Majusi. Dia kata Majusi lebih teruk daripada Yahudi dengan Nasara. Tapi teruk Majusi ni, agama Hindu teruk lagi. Teruk agama Hindu, dia kata Wahabi teruk lagi. Dia kata wa kufrul wahabiyyin asyaddu minal hindus, dan kekafiran orang Wahabi itu lebih dahsyat dan lebih teruk lagi daripada orang agama Hindu. Kitab tu, dan kitab tu yang tulis liqamsatun utfi biha haril wabail hatim wal mustafa wal murtada. Dia duk nasyid kitab pandai nasyid. Wabnahu mal fatimah. Dia pun duk nasyid tu, dia duk buat qasidah tu. Yang ni yang Habib tu duk tu. Kita tak puas hati dengan perkataan tu, bukan tak puas hati dengan Habib tu. Habib tu kita tak ada masalah, tapi kita tak puas hati dengan perkataan tu, perkataan syirik. Jelas bertawasul dengan 5 orang ni, syirik. Dalam kitab tu juga nak sebut nah. Nak abang kata kitab tu kadang-kadang nak kata ayat lah ke mana orang kata. Ya kitab ni dikira lebih dahsyat daripada syaitan. Abang betul ya? Kitab ni tahu berapa jilid? 30 jilid. Ada kitab ni ditulis dengan cetakan baru 24 jilid. 24 jilid, tapi 24 jilid pun jadi besar. Dulu 30 jilid besar tu. 30. Lah ni 24 jadi besar ni. Tebal. Cetakan baru, tapi bahasa Persia tak boleh baca. Harap yang apa Ihsan Zahiri tulis ya. Dalam kitab tu dia tulis apa lagi? Wa man syakka fil kufril bandiyin fa innahu kafir aidan. Barang siapa yang syak orang-orang dia bandi ni kafir, dia kafir. Tahu dia bandi? Dia bandi ni satu universiti dekat India. Tok Guni Aziz ngaji kat situ, Maulana Asri ngaji kat situ. Maulana Fakhr Razi ngaji kat situ. Dah ramai-ramai lagi lah ulama yang kita duk balik panggil ni Maulana kebanyakan mengaji kat situ lah. Dan Deobandi ni di antara satu orang kata banyak orang yang berjasa dalam turas hadis. Sanad-sanad hadis banyak kan orang nak ambil di India lah.
termasuk apa ni Datuk Mufti kita pun ambil sanad di sana. Jadi nak habaq kata, dia kata hak Deobandi ni semua kafir. Lepas tu dia tak puas hati lagi, dalam jilid 6 muka surat 77 dia kata man salla qalful Deobadiyin fa innahu aidan laisa bimuslim. Dia kata siapa yang tadi syak kata Deobandi ni kafir, dia kafir. Tapi siapa tak kata Deobandi kafir, tapi dia pergi semayang belakang orang Deobandi, dia kafir juga. Itulah abang kata kitab ni lebih teruk pada syaitan. Dan perkataan ada dalam kitab ni, bait-bait qasidah yang yang syirik ni didendangkan waktu Habib tu duduk menari. Kita tak perhati kat bait itulah. Sebab tu kita kata apa? Kita sokonglah tindakan sahabat kita sebarkan benda tu. Dan dia ni Ahmad Khan Rida Khan ni, pengasas Berdui ni, dia ni ada orang kata dia Syiah. Sebab nama dia nama Syiah. Rida Khan, bukan nama orang India. Nama orang India guna Syekh Waliullah Mubarak Furi, nama apa Syekh Rahmatullah yang karang kitab Izharul Haq. Tu dia bukan nama ni, nama dia macam nama orang Iran. Nama pak dia Taqiyun Ali. Bukan Taqiyuddin, bukan Taqiyullah. Nama pak dia Taqiyun Ali bin Kazim Khan. Tok Wan dia nama Kazim. Kazim ni nama selalu Syiah duk pakai lah. Rida, Kazim semua. Jadi nama silsilah nampak dah macam nama depa ni nama Syiah. Ya. Dan apa ni minta ustaz kita bacalah kitab tu. Berlui Aqaid wa Tarikh li Ihsan Ilahi Zahir. Yang sekarang kitab tu Ihsan Ilahi Zahir. Nama kitab tu Berlui Aqidah dan Sejarah. Bahasa Arab. Kitab tu dia banyaklah contoh. Pasal apa? Pasal benda ni. Dan benda ni Syiah dia tulis lain sikit. Dia tak tulis Haril Wabak, dia tulis Haril Jahim, api neraka. Nak bagi padam api neraka kena pakai 5 nama ni. Mustafa Nabi Muhammad, Murtada Ali, wa benahuma anak-anak depa Hasan dengan Husain. Lepas tu wal Fatimah. Dengan Fatimah. Ya, bertawasul dengan depa 5 ni, penyakit berjangkit pun tak ada masalah. Bertawasul dengan depa ni, api neraka pun tak kena. Jadi nak kata apa? Lagu tu, tauhid. Sudah semestinya syirik. Okay, saya maaf sikit lagi. Dalam kitab dia satu lagi, dia kerang Hadaik Bakhshun dalam bahasa Urdu. Makna ada bahasa Arab, Hadaik Khalas. Dia kata taman-taman yang untuk orang selamat. Untuk orang yang selamat, dia kena masuk taman-taman ni. Buku ni dia banyak cerita tentang syair-syair apa ni, puji Nabi. Syair dia dalam bahasa Parsi, dalam bahasa Urdu. Salah satu syair yang boleh diterjemah, dia kata ayya ya Muhammadun sallallahu alaika la astati an aqulu laka. Ayya ya Muhammad, yang mana satu wahai Muhammad, salla alaika, selawat Allah ke atas kamu, la astati an aqulu laka, aku tak boleh nak kata apa dekat hang. Wa unadika Allah, dan aku panggil hang sebagai Allah. Dia kata kat Nabi, wala astati' an afraqa bainakuma, dan aku tak boleh nak bezakan di antara kamu berdua. Aku tak boleh nak beza. Ni pengasas dia kata, Ahmad Rida Khan, hak karang kitab tadi, hak ada bait yang Habib tu duk menari, yang pakat duk dendang bait itu tu, dia kata aku tak dapat nak bezakan di antara Allah dengan Nabi. Dia kata wahai Nabi, aku panggil kamu Allah, aku panggil Nabi ni Allah, dan aku tak dapat bezakan di antara kamu berdua. Kamu berdua tahu dah, antara Allah dengan Nabi tak dapat bezakan. Auzubillah. Lepas tu fa amruka ila Allah fa huwa a'lamu bihaqiqatuka. Dia kata dan urusan kamu aku serahkan kepada Allah, hanya Allah yang mengetahui hakikat kamu. Dia kata Allah Taala tahu hakikat. Tapi dia kata aku tak boleh nak bezakan. Allah dengan Nabi aku tak boleh nak beza. Begitu. Kata-kata kufur, kata-kata syirik. Itulah contoh pasal Berlui ni. Selalu orang duk sebut ahbas lah. Berlui ni kan dahsyat lagi. Dan dia Berlui ni dia banyak masuk dalam Malaysia ni. Dia masuk kok tarian-tarian, dia masuk kok majlis perdana, majlis apa. Apa selawat perdana lah apa tak tahulah, macam-macam kan. Dia selawat baru, selawat perdana. Dia masuk pi. Jadi kadang-kadang benda hak disebut tu, benda yang disebut tu nampak macam biasa, tapi benda tu terlalu syirik. Bertawasul dengan 5 orang ahli keluarga Nabi.
Orang akan kata, ni mereka ni pantang dengan keluarga Nabi. Kan? Pantang subuh, marah semua keluarga Nabi. Tak apalah. Mungkin sekadar tu sajalah kongsian kita sedikit. Banyak pada ni rasa macam terlajak lah. Minta maaf banyak lah. Mai pun terlewat sikit tadi. Lepas tu insyaAllah lah kita jumpa sekali lagi minggu depan. Kita bahas tentang masadir syariah, semua-semua syariat, semua-semua fiqh yang ada dalam kitab tu. InsyaAllah billahi taufiq wal hidayah. Dan apa yang tak betul itu, apa yang kesalahan itu daripada diri saya sendiri, dan apa yang baik dan sahih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.